Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala syada la ilaha illallah syadana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, kita bertemu dalam My Quran Time baca faham amal pada hari ini. Kita ingin bersama surah baru pada hari ini dan kita bersama hari ini bersama Al-Fadil Ustaz Tarmizi Abdul Rahman. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah Ustaz Fas. Lama tak jumpa Long Ustaz time no see ya. Suara ni lain sikit. Oh iya, betul lah tadi dengar Safas TV Al-Fadhil Safas sihat. Alhamdulillah. Okey, boleh teruslah Ustaz ya, insya-Allah. Dan kita nak mula dengan surah baru pada hari ini yang sudah tentunya surah yang amat dekat. Kalau surah Luqman pun kita sekarang ni bergerak laju Ustaz ya. Betul Ustaz. Allahu akbar. Ustaz masa tak ada muncul di sini ni pergi ke mana ni sebelum ni? Ada Ustaz. Adalah ya, sekitar sini. Masih mengikuti lagi ya. Masih Ustaz. Alhamdulillah. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang berada di rumah? Kita pun sudah bersedia ya dengan surah baru kita pada hari ini. Mari sama-sama kita mulakan dengan doa ringkas kita. Subhanakala ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma. Kita saksikan apakah sinopsis bagi surah Sajdah halaman yang pertama, iaitu pada ayat yang pertama hingga ayat yang ketiga kita akan melihat kepada pengukuhan kenabian dan kerasulan ya, sebagai satu mesej penting, dan kemudian diikuti pada ayat 4 hingga 9 bagaimana bukti ketauhidan dan kuasa Allah Subhanahu Wa Taala dalam menciptakan alamul ghaib dan juga syahadah. Dan seterusnya pada ayat 10 hingga 11 pengukuhan ba'th, iaitu hari kebangkitan, bagaimana keadaan orang-orang yang kufur pada hari kiamat, dan kita akan sama-sama melihat bagaimana peristiwa ini menjadi panduan kepada kita untuk terus tunduk sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mari sama-sama kita baca daripada ayat yang pertama hingga ayat yang ke-6 terlebih dahulu untuk sama-sama kita menghargai kepada surah Sajdah. Biasanya dibacakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada pagi Jumaat ketika solat subuh ya, solat subuh pagi Jumaat itu Nabi baca surah As-Sajdah dan juga surah Al-Insan. Jadi mari sama-sama kita cuba fahami betul-betul. Moga-moga setiap hari Jumaat kalau tuan-tuan berada di masjid mendengar imam membacakannya, kita dapat memahami intisari As-Sajdah surah ke-32 bersama Ustaz Tarmizi Abdul Rahman. Terima kasih Fadil Ustaz Fazrul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasahbihi wa man wala wa ba'da. Ayahanda dan bonda, tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat, sahabat-sahabat Al-Quran yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala sekalian, apa khabar? Subhanallah, hari ini kita bertemu lagi. Semalam Ustazah kita belajar seorang anak, seorang ayah kan tak boleh memberi masing-masing saya nafsi ya, nafsi di akhirat nanti. Dan saya teringat tadi Ustaz Fatani sepanjang tak ada ni berada di mana Allah Subhanahu, teringat yang semalam juga wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan kan, wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Allahu akbar. Tak tahu kita akan habis umur kita di mana. Mudah-mudahan saja walau di mana juga berada kita tetap bersama dengan Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Mari kita mula bacaan pada hari ini surah As-Sajdah ayat pertama sehingga ayat yang ke-6. Surah favorite tuan-tuan dan puan-puan ibu ayah ni, saya yakin insya-Allah. Jadi kita baca sama-sama Ustaz insya-Allah. Mula-mula ni kita baca dulu dengan bacaan murattal bayati insya-Allah A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Tanzilul kitab la rayba fihi min rabbil alamin. Am yaquluna iftarah bal huwal haqqu min rabbika litunzira qauman ma atahum min nadhir لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون ذلك عالم الغيب والشهادة ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, itulah bacaan daripada ayat 1 hingga 6 surah As-Sajdah asasnya yang biasa kita dengar saban minggu ya, setiap minggu pada hari Jumaat. Imam membacakannya dan moga-moga kalau sebelum ni mungkin rasa alamak tersilap hari Jumaat datang sembahyang subuh panjangnya, tetapi bila kita memahaminya kita dapat menghargai. Kalau di hujung surah Luqman semalam kita melihat innallaha alimun khabir, Allah itu amat mengetahui dan Allah ini amat teliti dengan segala apa yang berlaku dalam hidup kita. Maka pada hari ini kita mulakan dengan macam mana kita nak mengetahui ataupun sikap kita berinteraksi dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Alif Lam Mim, iaitu Allah sahaja yang tahu, kita tidak tahu. Imam Fakhruddin Ar-Razi menyatakan bahawa apabila kita membawa sikap
merendah diri pada Allah Subhanahu Wa Taala bila memulakan surah ini, maka bersedia untuk kita diberikan hikmah demi hikmah, ilmu demi ilmu, khabar demi khabar daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sumbernya daripada mana? Tanzilul kitabila raiba fi min rabbil alamin, iaitu turunnya al-Quran itu tidak ada keraguan padanya, datang daripada Tuhan seluruh alam. Lebih kurang macam zalikal kitab, ya. Tapi kat sini tanzilul kitab, Allah menerangkan tentang penurunan, proses penurunan kitab itu sendiri adalah satu perkara yang amat indah sebenarnya. Ya, penurunannya pada nabi sedikit demi sedikit daripada Lauh Mahfuz itu sekaligus. Dan bila kita bercakap tentang diri kita, Ustaz, ya, Quran ini dah turun, dah lengkap dah pun. Tetapi bagaimana ia memberi kesan kepada hati kita itu, dia akan turun sikit demi sedikit. Hari ini halaman 415. Lepas tu turun lagi, masuk lagi sedikit. Dan proses itu adalah satu perkara yang penting kita fahami dalam kita ingin menyerah diri pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kalau proses itu kita tidak lalui ataupun kita rasa panjang sangat kot Quran ini, saya baca sampai bila saya tak faham semua. Sebenarnya apa istilahnya, Ustaz, ya, raikan sahaja, ya, proses. Ataupun kalau dekat Jakarta tu dia kata nikmati saja. Ya, nikmati sahaja. Kalau ada macet itu, nikmati saja. Nikmati sahaja satu halaman demi satu halaman. Dan sekarang sudah sampai kepada juz yang ke-21. Baik. Tanzilul kitab la raiba fih, tidak ada keraguan daripada siapa? Daripada Tuhan sekalian alam. Kalau dalam surah Al-Baqarah itu di awal ayat yang kedua itu, zalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin, petunjuk kepada orang yang bertakwa. Tapi di sini Allah beri perhatian kita bahawa ia tidak diragui kerana ia datang daripada siapa? Tuhan yang selama ini sudah pun menjaga sarwa jagat alam raya ini. Maka Tuhan yang sama yang menurunkannya, kalau yang selama ini boleh jaga dengan elok, maka Tuhan yang sama juga ingin jaga elok kepada kita, Ustaz. Nak memberikan yang terbaik kepada kita. Tetapi cabarannya apa? Ayat yang ketiga, tetapi mengapa mereka orang-orang kafir mengatakan dia Nabi Muhammad mengada-adakannya? Iftarah. Dia menyatakan Nabi Muhammad ada-adakan Al-Quran. Ya, pasal apa? Pasal ini macam ajaran baru. Kan? Kita tak pernah dengar pun perkara ini. Bal huwal haqq. Allah menegaskan bahawa Al-Kitab, iaitu Al-Quran yang kita baca sekarang ini, tuan-tuan, adalah satu kebenaran, satu. Tapi Al-Haq ini juga adalah satu tujuan hidup, di mana kita perlu memastikan perjalanan hidup kita ini mencapai standard tujuan, purpose yang dinyatakan di dalam Al-Quran ini daripada Tuhan untuk memberi amaran kepada kaum-kaum yang dah lama tidak dapat hidayah. Kalau kita perasan, surah Sajdah ini turun di Mekah, ya, dekat dengan mereka ada Madian, ataupun kita bercakap tentang kumpulan apa lagi, kaum Nabi Saleh, contohnya kawasan-kawasan sekitar situ, Ustaz, kan. Mereka itu datang Nabi Shu'aib ataupun Nabi Saleh. Tetapi orang di kawasan Arab itu dah lama tak didatangi Nabi. Jadi bila Allah bawakan hantar Rasul, bersama Rasul itu ada risalah, tujuannya untuk apa? Memberi amaran la'allahum yahtadun, agar mereka itu sentiasa diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mengapa petunjuk amat penting? Kerana alam ini adalah dengan petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Alam yang cantik, yang hebat ini Allah sudah berikan panduannya. Jadi bagi kita, kalau kita nak jadi hebat ataupun mendapat manfaat, kita juga kena ikut jalan hidayah yang sama, Ustaz, ya. Tak boleh pula kita kata air itu H2O contohnya, kemudian kita kata saya tak naklah H2O, saya nak H2O2 contohnya, dia jadi air lain lah. Ataupun kalau kita cakap kita menghirup nafas O2, oksigen, kan, kita kata saya nak O3, itu ozon, contohnya, kan. Jadi kalau kita nak cuba tukar peraturan yang ada, tidak ikut peraturan yang standard, maka kita sebenarnya sedang melawan oksigen, melawan matahari, bulan. Dan Allah kata jangan lawan, sila ikut peraturan, dan peraturan yang Allah beri pencerahan itu adalah hidayah yang kita perlukan dari masa ke semasa, bukan sekadar dalam menguruskan bab-bab sains, tetapi bab-bab kemanusiaan yang lebih-lebih lagi kita perlukan. Ayat yang keempat adalah satu penjelasan siapakah yang menurunkan Al-Quran, dan interaksi kita bersama dengan Allah itu perlu kita jelas dan mantap. Kita baca sekali lagi ayat yang keempat ini agar kita nampak bahawa Allah memang hebat mencipta langit dan bumi ini untuk sama-sama kita ambil pelajaran
tunduk dan mendapatkan kekuatan. Ayat keempat bersama Ustaz Tarmizi. Baik, terima kasih Fadil Ustaz Fazrul. Tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah, sahabat Al-Quran. Oi, hari ini dia Lain sikit Ustaz ya. balagh sikit ya. Masya-Allah. Sahabat-sahabat Al-Quran yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, ramai di antara sahabat-sahabat Al-Quran hari ini tuan-tuan dan puan sedang bercuti Ustaz. Ada tadi satu family, lupa nama apa tadi, sedang berada di PD bersama dengan anak-anak tepi pantai. Masya-Allah. Tapi masih lagi bersama dengan Quran. Al-Quran. Allahu Akbar, subhanallah. Puan Saadiah Muhammad Arifin antaranya, saya tak sihat hari ini Ustaz. Mendengar main Quran time sambil baring ini, tetap nak dengar ayat suci. Semoga menjadi syifa. Amin ya rabbal alamin. Seperti yang Ustaz Fas sebut tadilah bacaan tu. Apa kita tadi? Nikmati saja. Subhanallah. Baik. Jadi kita nak ulang bacaan. Moga cepat sembuh ya semua tuan-tuan dan puan-puan sahabat Al-Quran yang kurang sihat. Kita baca sekali lagi ayat yang keempat insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون أفلا تتذكرون صدق الله العظيم. Surah Al-Nazim ayat yang keempat, Allah yang menciptakan langit dan bumi serta apa yang ada di antara kedua-duanya dalam 6 masa. Dalam 6 masa lalu dia bersemayam di atas arasy dan bagimu tidak ada seorang pun penolong maupun pemberi syafaat selain dia, maka apakah kamu tidak memerhatikan. Surah As-Sajdah ini Ustaz ya, sebenarnya turun ketika Nabi bersama sahabat di Mekah itu mengalami pelbagai ujian ya, dan pelbagai ujian kerana mereka ingin membawakan sesuatu yang menceriakan, mencerahkan kepada orang-orang di Mekah itu, tetapi projek mereka itu diganggu gugat. Jadi ia amat stres ya. Kalau kat zaman sekarang ini kita ada stres dalam pengurusan projek kita, kerja kita, keluarga kita. Bila kita membaca ayat keempat ini, Allah menyatakan Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard. Allah mencipta langit dan bumi, mudah bagi Allah ya. Wama bainahuma fi sittati ayyam, ada 6 masa. Sebenarnya dalam surah Yasin Allah kata kun fayakun. Betul. Tapi bila ada fi sittati ayyam di sini nak menceritakan Allah memang boleh ciptakan begitu sahaja, tapi Allah mengajar kita bahawa kita ni ada masa. Betul. Proses dalam hidup kita ini ada masa, dan masa itulah yang perlu kita hargai ya, yang perlu kita nikmati ya. Maksudnya kita belajar sedikit-sedikit, kemudian kita buat sesuatu untuk membina keluarga kita sedikit-sedikit, tetapi perlu ada perancangan, perlu ada garis masa bertahap-tahap. Jadi Allah menciptakan perkara ini, tsummastawa 'alal 'arsy, lambang kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Biasanya kalau raja bersemayam di atas tahta nak menghukum pada siapa yang salah ataupun dia akan memberi ganjaran kepada siapa yang buat baik. Tetapi dalam hal ini bila Allah bersemayam ini, Allah cakap wa malakum min dunihi min wali wala syafi'. Tidak ada siapa pun ya selain daripada Allah sebagai pelindung dan juga sebagai syafi', pemberi manfaat. Mengapa kita kena faham tentang perkara ini? Bila kita hadapi stres Ustaz ya, hadapi stres ini kita tengok saja alam ni mudah je Allah jadikan. Betul. Mudah je kot Allah nak selesaikan masalah saya. Nombor satu. Kemudian bila kita cakap bahawa saya tak berkuasa ya Allah untuk mengawal keadaan yang hingar bingar, yang hiruk pikuk, sebenarnya Allah ni amat berkuasa
Allah yang menguasai segala kerajaan ini. Dan kalau kita stres bahawa sebenarnya ada ke orang nak kawan dengan saya, nampak macam dunia ni macam menghentam saya, Allah kata Allah lah wali, Allah lah pelindung, kawan yang akan mendengar keluhan segala jerit-perit daripada hati kita. Dan adakah ada orang nak tolong saya ke, nak rekomenkan saya untuk menyelesaikan isu-isu yang ada dalam hidup saya? Allah kata Allah lah syafi'. Allah lah yang menolong, yang boleh rekomen kepada para malaikat, sila bantu kepada Ahmad, kepada Ali, kepada Aminah, kepada siapa sahaja. Tapi perlukan apa? Recommendation daripada Allah. Kalau Allah tak recommend kita kepada para malaikat, maka kita dibiarkan begitu sahaja menguruskan depression, stres dalam kehidupan kita. Tetapi apa cabarannya? Ramai orang terlupa, Ustaz. Yes, jadi di situ di hujung itu ayat yang keempat, afala tatazakkarun, mengapa mereka tak ingat ya sebenarnya Allah ada. Allah kan ada untuk membantu kita kalau sakit ke, Ustaz ya. Kita memang sakit, kita rasa macam stres betul ni kan. Betul. Tapi Allah kan ada. Betul. Kan Allah kan berkata ada sittati ayyam, ada 6 masa. Tunggu sekejap saja nanti sihatlah. Kan. Yang penting ialah kita bergantung kepada Allah, kita berusaha. Ada 2 cara usaha kita yang kita akan belajar selepas rehat nanti. Kita saksikan dahulu perkataan pilihan kita pada hari ini. Iaitu perkataannya araja, iaitu naik ataupun mendaki. Inilah yang disampaikan pada ayat nombor 5 dalam surah ini, di mana segala urusan akan diberikan report, laporan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan masa di alam Allah, okey, di sisi Allah itu berbeza dengan masa di sisi kita, iaitu 1000 tahun kita sama dengan 1 hari di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi alam ini berbeza, tapi alam inilah yang kita nak cuba fahami dan kita rungkaikan dalam kita menghadapi cabaran menguruskan pelbagai projek, stres, tetapi rupa-rupanya dengan tunduk kepada Allah yang menguruskan alam asy-syahadah dan alam ghaib, kita akan bertemu jawapan menguruskan kehidupan yang lebih aman bahagia, insya-Allah. Kita berehat sebentar, kembali My Quran Time, baca faham amal, insya-Allah. Insya-Allah. Jangan difikir derita akan berpanjangan, kelak akan membawa putus asa pada Tuhan. Ingatlah biasanya kabus tak berpanjangan, setelah kabus berlalu pasti cerah kembali. Ujian adalah tarbiyah dari Allah. Apakah kita akan sabar ataupun sebaliknya? Kesenangan yang datang selepas kesusahan, semuanya adalah nikmat dari Allah. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Nikmati Al-Quran, nikmati apa juga ujian yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita. Itu tanda kasih Allah kepada kita, dan kesenangan yang datang selepas kita bertungkus lumus menghadapi apa juga kesusahan ujian daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu semua adalah nikmat daripada
Allah Subhanahu Wa Taala. Ustaz Faz, ya. Ya, dan kita jangan lupa Ustaz, ya. Allah ada setiap masa. Allah yang menciptakan langit bumi. Betul. Allah lah yang mempunyai kuasa. Allah yang menjadi wali dan syafi'. Allah dah tawarkan jadi kawan. Betul. Menjadi pelindung kita. Jangan pula kita terlupa rasa saya kena hadapi seorang-seorang ke. Ya, ini ayat yang keempat untuk memberi semangat kepada kita menghadapi pelbagai cabaran ujian. Allah sentiasa memerhati dan membantu betul, kita Ustaz, ya. Jadi kita ingin meneruskan tapi tajwid dahulu. Ya, betul Ustaz. Ujian dalam setiap saat kehidupan kita adalah ujian. Orang yang tengah bawa kereta ada ujian. Betul. Yang tengah latih anak murid silat. Pendekar senyap ni dekat ruangan komen kita. Sedang tengok Quran time sambil tengok anak murid berlatih silat. Bersama dengan Quran juga. Subhanallah. Ada yang dalam ni Ustaz, Puan Fauziah Zainal Abidin dalam ferry. Nak pergi ke Pulau Tioman. Tapi ada internet, tengok Quran time. Allahu Akbar. Moga selamat semuanya, dipermudahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Mari kita singgah kejap dekat ruangan tajwid kita. Kita ulang kaji sedikit apakah apa tu pelajaran tajwid yang kita nak lihat pada hari ini, kita nak berkongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan. Iaitulah kita nak ulang kaji hukum tajwid waqaf pada kalimah al-arsh. Contohnya dalam halaman yang kita baca pada hari ini, halaman 415 yang terletak pada ayat nombor 4. Ini mencabar. Ayat dia ialah thumma istawa 'alal 'arsh. Baik. Jadi bila kita nak waqaf pada kalimah al-'arsh, pertama sekali kita kena perhatikan huruf ra. Ra yang sukun ataupun ra yang mati sebelum dia baris atas, maka ra tu dibunyi tebal. Dia bunyi tebal. Aur. Tapi ada huruf yang terakhir dalam kalimah itu huruf shin. Maka kena bunyi juga huruf shin tu. Alal arsh. Alal arsh. Macam mana nak latih Ustaz? Selalu buat tak jadi, bunyi ar je. Alal ar. Alal ar. Shin tak bunyi. Latih dia antaranya kita hidupkan dulu. Alal arshi. Pertama. Alal arshi. Kali kedua. Kali ketiga, alal arshi. Kali keempat ni kita matikan dia. Alal arsh. Tu dia. Boleh tak? Selamat mencuba waqaf pada kalimah alal arsh. Mudah-mudahan dapat kita perbaiki, tambah baik bacaan kita insya-Allah. Wallahu a'lam. Terima kasih ucapkan pada Ustaz Tarmizi, ya, bagaimana istilah al-arsh tadi Ustaz, ya. Allah bersemayam di arsh itu tanda kepada kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala, dan bila Allah berkuasa ini, apa saja ujian yang kita ada ni sebenarnya Allah boleh selesaikan anytime, ya. Cuma Allah bagi peluang untuk kita sila kenallah sikit, ya, kepada raja segala raja yang tugasnya apa. Pada ayat yang kelima kita baca tadi, yudabbirul amr, ya. Biasa orang cakap bahagian pentadbir, kan. Sebenarnya yang mentadbir sebenar-benarnya alam ini adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kena ikut sahaja formula daripada siapa? Al-amr daripada Allah, ya, daripada langit ilal ard, kemudian report akan dihantar balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala, laporan oleh para malaikat yang kadar masanya itu adalah seperti 1000 tahun. 1000 tahun kita adalah satu masa ataupun satu hari di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Itu nak menceritakan apa? Maksudnya alam al-amr ini, ya, alam daripada langit, formula daripada langit ini dia berbeza daripada alam di sini Ustaz, ya. Kalau Allah menyatakan pada ayat 6 itu alimul ghaib, itu adalah alam amr, ya, iaitu segala peraturan yang ada semuanya telah ditakbir oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dabbara itu juga ada kaitan dengan susun, itu bukan sekadar hari ini saja Ustaz. Betul. Susun lepas ini apa, besok, lusa, tahun depan, sampai kepada kehidupan kita sampai di akhirat nanti, Allah dah susun dah. Allah dah bagi dah formula. Kalau ambil kaedah yang bagus ini, akhirnya sampai ke syurga. Walaupun sakit, walaupun susah baca Quran, kokak, tapi pasal ikut sebenarnya Allah kata boleh sampai ke syurga. Subhanallah. Tapi kalau katakan ada yang kata saya tak naklah ikut apa yang Allah aturkan, maka dia akan ikut satu lagi jalan yang menuju ke destinasi yang tidak okey, ya. Dia mungkin okey dekat sini, keretanya okey, anaknya okey, tapi sampai ke tempat yang tidak okey. Jadi siapa yang susun semua ini? Yudabbirul amr,
Ya, segala urusan ini adalah daripada langit, dan perkara ini yang kita tak nampak, Ustaz. Ya. Itulah alamul ghaib. Contohnya kita bercakap tentang roh, kita tak nampak. Kalau dalam surah Al-Isra itu wama utitu minal ilmi illa qalila, ya, pasal roh ini adalah amri rabbi. Betul. Amr, ya. Jadi roh kita ini waktu malam contohnya dia naik bertemu dengan Allah, itu kita tak nampak. Allah. Itu alam lain, kita tak nampak. Ya, kita ada dua alam, satu adalah alam ghaib, satu lagi adalah alam syahadah. Semuanya di bawah kuasa Allah dan di bawah kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Penting, ya, pasal kalau alamul ghaib ni Ustaz, ya, dia boleh je api tu jadi tak panas. Betul, subhanallah. Kalau alam syahadah ni api memang panas. Tapi bila Allah kata tak panas, jadilah seperti api Nabi Ibrahim. Subhanallah. Ya, jadi maksudnya Al-Aziz boleh sahaja pada bila-bila masa. Dia contohnya malaikat nak sampai ke bumi ni, dia tak payah pakai masa, Ustaz. Sekejap pum dah sampai. Nabi boleh je pum terus sampai ke langit atas. Betul. Ada peristiwa Isra Mi'raj. Itu alam al-amr, ya. Tapi alam syahadah, saya nak pergi ke Bangi pun kan 1 jam, kan. Nak pergi ke mana? Pergi ke London pun 1 hari mungkin barulah nak sampai ke sana, kan. Dia makan masa. Betul. Pasal itu menggunakan alam asy-syahadah. Jadi bila Al-Aziz yang berkuasa nak tolong kita anytime dengan kaedah yang shortcut, itu adalah mudah bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam masa sama Allah yang Maha Penyayang menghargai proses, dibagi peluang pada kita berusaha, Ustaz, ya. Teruskan baca Quran, teruskan usaha, kerana macam mak lah. Betul, ya. Mak kan mendidik kita sikit itu. Tapi kalau mak nak terus bantu pun boleh. Betul. Ya. Jadi Al-Aziz Ar-Rahim itu dua nama Allah yang amat penting, yang juga ada kaitan dengan penciptaan kita, yang kita nak baca ayat 7 hingga ayat yang ke-11. Silakan Ustaz. Terima kasih Fadil Ustaz Fazrul. Subhanallah, tuan-tuan dan puan-puan, kita nak menyambung bacaan kita. Kita pun dah nak masuk Rejab, Ustaz, ya. Dah masuk besok Rejab. Kan 1 Rejab kalau tak silap lah, hari Khamis, kan. Bermakna kita akan bertemu bulan Al-Quran. Tak lama lagi Ramadan Al-Mubarak, panjang umur, dimurahkan rezeki Allah Subhanahu Wa Taala, dapat kita bertemu lagi dengan Sayyidus Syahr, penghulu segala bulan, dan mudah-mudahan kita dapat bertemu juga dengan malam yang lebih baik daripada 1000 bulan Al-Qadar. Amin ya rabbal alamin. Kita nak sambung bacaan kita, tuan-tuan dan puan-puan, ibu ayah yang saya kasihi, ayat yang ke-7 sehingga ayat yang ke-11. Kita cuba untuk bacaan kedua ini dengan bacaan Murattal Hijaz, insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzi أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون وقالوا أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد
bal hum biliqa'i rabbihim kafirun. Qul yatawaffakum malakul mauti alladhi wukkila bikum. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, gitulah bacaan ayat 7 hingga 11 sebentar tadi Ustaz ya. Sebelum rehat tadi kita sudah membaca tentang yudabbirul amr, Allah menyusun ya segala apa yang berlaku pada langit dan bumi ini, termasuk diri kita, apa yang akan berlaku semua sudah disusunkan formulanya. Sama ada kita nak ikut ke arah kanan menuju ke syurga ataupun menuju kepada kekufuran, tidak bersyukur kepada Allah, menuju ke azab Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sudah disusunkan. Dan alam al-amr ini adalah urusan itu adalah perkara yang tak nampak ya. Contohnya tentang syurga kita tak nampak Ustaz ya. Yes, ya, neraka kita tak nampak ya, apalagi yang berkaitan dengan amr ini berkaitan dengan roh kita. Dan termasuklah al-Quran ini juga adalah urusan al-amr ya. Urusan-urusan kita semuanya formulanya ada dalam al-Quran. Ianya adalah satu alam ya, satu formula yang tersendiri. Tetapi pada ayat yang ke-7 Allah menyatakan pasangan kepada alamul ghaib ini adalah asy-syahadah. Allah menjadikan ahsana kullasyai'in khalaqah. Allah mengindahkan, membaikkan segala apa yang diciptakan. Allah buat yang terbaik. Kemudian wa bada'a khalqal insani min tin, dan bagi manusia itu dibuat daripada saripati tanah. Itu asal usul kejadian kita. Alam syahadah ya, alam syahadah. Jadi kita dijadikan daripada saripati tanah, kemudian dijadikan daripada naslahu min sulalatin mimma immahin. Kita ini dijadikan daripada asal usul air yang hina. Jadi kalau asal usul Nabi Adam itu daripada tin, kemudian daripada saripati tanah itu, maka itulah daripada lelaki bersama dengan seorang wanita, dan akhirnya air yang hina itulah menjadi asal usul kepada penciptaan manusia itu sendiri. Apa yang berlaku selepas itu? Pada ayat yang ke-9, thumma sawwah, iaitu Allah sempurnakan, Allah bentukkan. Dan pada hari yang ke-120 Ustaz ya, kalau kita belajar biologi 120, apakah yang berlaku? Wa nafakha fihi mir ruhih, iaitu ditiupkan roh kepada jasad kita. Awal tu tak ada roh, dia tak berdegup, tapi 120 hari 3 bulan ataupun 4 bulan berdegup jantung tersebut. Itu tandanya ditiupkan roh kepada jasad seorang bayi tersebut. Jadi apa poin dia? Bila kita tahu bahawa ruhihi ini ya, ada orang cakap oh ini roh Tuhan, ini maksudnya kita ni sebahagian daripada Tuhan ke? Bukan begitu ya. Roh itu adalah milik Tuhan ya. Maksudnya apa? Yang ada, yang dipinjamkan pada kita dalam hidup kita ini adalah milik Tuhan. Jadi jangan kita buat sembrono kan dengan roh yang Allah pinjamkan kepada kita. Kita nak nak abaikan roh kita, kita nak isinya dengan perkara-perkara buruk. Bukan itu. Pasal ini bukan milik kita. Kalau contoh ini buku Ustaz ya. Ini buku Ustaz Tar. Betul. Ya. Jadi kalau ini buku Ustaz Tarmizi, tak boleh pula saya pinjam kemudian saya koyak-koyak kemudian kita baling ke apa sebagainya, tak boleh Ustaz kan. Betul. Itu maksudnya kurang adab. Betul. Orang punya dia buat macam diri dia punya. Anak yang punya. Ya, macam anak yang punya. Jadi dalam hal ini Allah kata Allah tiupkan ruhihi, roh daripada Allah ya, untuk kita sedar bahawa roh ini kita kena jaga elok-elok. Masya-Allah. Kalau alam syahadah itu mungkin pada hari pertama hingga 120, tapi dimasukkan lagi al-amr ya. Pasal roh ini adalah satu urusan, satu formula alam lain yang kita tak nampak. Kita tak boleh cakap roh ada kat sini, betul, ada kat sini, tak boleh. Pasal dia adalah satu alam lain, tapi kita bergabung. Dan kemudian dijadikan apa? Yang pertama telinga. Kemudian yang kedua dijadikan mata, dan yang ketiga ni dijadikan hati kita. Qalilam ma tashkurun. 3 perkara yang Allah nyatakan di sini adalah gabungan di antara amr dan juga syahadah. Betul.
amr ataupun alam khalq, iaitu kita ada telinga, tapi kalau telinga ini saja tanpa roh, maksudnya dia sekadar telinga. Macam orang meninggal ustaz kan, telinga ni tak boleh dengar apa-apa. Tapi bila telinga ini diletakkan roh, maka dia dapat dengar, dan tuan-tuan dapat mendengar My Quran Time sekarang, dan dapat makin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu fungsinya. Itu fungsinya. Dan mata untuk apa? Untuk kita lihat. Pasal kalau ada mata 2 biji je Ustaz ni, letak atas meja ni je, tak ada orangnya, tak ada rohnya, orang pun takut, ya. Tapi bila ada roh, maka kita dapat sama-sama kita melihat TV, melihat di Facebook, boleh type komen-komen yang ada. Maka itu adalah tujuan untuk kita makin dekat lagi dengan Allah, dan hati kita ini juga untuk kita gunakan, menghargai, mengambil faedah, istifadah bahawa Allah itu adalah yang amat berkuasa. Hujung Allah komen, qalilan ma tashkurun, sikit yang bersyukur Ustaz. Subhanallah. Sikit bersyukur. Ramai orang ada mata, ramai orang ada telinga, tetapi sedikit yang bersyukur. Mengapa sedikit? Pasal ramai tak sedar bahawa dia ingat telinga ni dia boleh guna macam selamba dia je. Kan? Dia tak terlupa bahawa roh yang dipinjamkan kepadanya ini bukan milik dia. Allah. Jadi dia kena jaga telinga, kena jaga mata, kena jaga hati. Hati kita nak komen orang ke, kita nak marah ke apa sebagainya, kita kena ikut kepada Tuan empunya roh yang sudah pinjamkan kepada kita. Adakah saya ikut kepada apa yang Allah tentukan, itu namanya syukur. Betul. Ataupun kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi setakat ayat yang ke-9 ini kita sudah belajar 2 perkara, ya. Maksudnya ada al-amr dan juga al-khalq. Al-amr ini sesuatu yang tak nampak. Itu sebabnya kalau Quran ini al-amr Ustaz, ya. Kalau ada orang yang nak cuba ubah al-Quran, dia tak boleh, pasal dia ubah, dia pakai alam syahadah. Buat macam mana dia nak buat lagu ke, nak buat surah ad-dafadi' ke, tak jalan. Pasal dia guna alam syahadah, ya. Dan al-amr ini tak ada siapa boleh kacau. Yang menguruskannya adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Kesannya apa bila kita faham perkara ini? Bila kita ada ujian Ustaz, ya. Yep. Kita mungkin makan ubat. Kita makan ubat, tetapi ketentuannya, formulanya, macam mana nak menyihatkannya, itu disusun oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bila Allah susun, mungkin cepat sihat, lambat sihat, itu yang penting. Kalau kita dapat bersyukur, kita adalah orang yang dipuji dalam ayat ke-9, bukan seperti ayat yang ke-10. Kita baca ayat ke-10 sekali lagi untuk kita jauhkan diri kita, jangan sampai ketika Allah dah bagi kita macam-macam, kita terlupa rupa-rupanya saya milik Allah Subhanahu Wa Taala. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih Fadil Ustaz Fazrul. Tuan-tuan dan puan-puan sahabat Al-Quran, ibu ayah yang dimuliakan, jom kita baca sekali lagi ayat yang ke-10 insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qalu Sadaqallahul Azim. Surah Al-Azim ayat yang ke-10 menceritakan tentang pertemuan, kembalikan balik semula roh kita kepada Tuhan, dan ayat yang ke-11 itu bercakap tentang turja'un, kembali Ustaz. Ya, iaitu sebenarnya kita diciptakan, Allah cipta elok-elok ini, kita bina rumah elok-elok Ustaz, ya. Bina rumah elok-elok, lepas tu nak buat apa rumah ni? Haja nak buang. Itu adalah orang yang tak betul. Kan? Allah cipta elok-elok kita ini sebenarnya ada tujuan. Tujuannya kembali pada Tuhan, membawa yang terbaik kepada Allah SWT, kembalikan roh yang terbaik, yang salim. Itulah tujuan hidup kita. Bukan Allah cipta kita main-main, membawa kepada resolusi kita pada hari ini. Kita sama-sama saksikan. Yang pertama, yakin bahawa Al-Quran adalah kebenaran dan menjadi tujuan kehidupan untuk diamalkan. Yang kedua, kita sentiasa mohon dan tunduk pada Allah yang menolong dan memberi syafaat pada setiap masa. Dan yang ketiga, kita hargai telinga dan mata kita untuk dijaga, dan hati, perasaan untuk perkara-perkara kebaikan, agar kembali kita membawa roh yang salim menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berdoa.
Terima kasih Ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم يا الله ويا رحمن ويا رحيم ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Ampunilah dosa mak ayah kami, mak ayah mertua kami, muslimin, muslimat, mukminin dan mukminat. Birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Tuhan kami, kurniakan kesembuhan buat saudara mara kami, sahabat andai kami yang kini barangkali sedang diuji dengan ujian kesakitan kesihatan. Ya arhamar rahimin. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله. Minna wa minkum taqabbal ya karim. Moga-moga Allah mengabulkan doa kita dan terus kita sama-sama ya mensyukuri kepada segala nikmat yang Allah berikan. Salah satunya Allah berikan pinjam kepada kita roh untuk kita kembali semula bertemu Allah dengan cara yang terbaik, dan inilah yang kita ingin bina dalam tabung gerakan Al-Quran, kesedaran tujuan hidup yang jelas. Bukannya hidup ini main-main, tetapi ada tujuan untuk kembali balik bawa amal terbaik agar kita dapat yang terbaik di akhirat sana nanti, insya-Allah. Kita bertemu lagi dalam ulangan pada malam ini dan juga pagi esok. Terus kita menyambung pada surah As-Sajdah yang seterusnya. My Quran Time, baca faham amal, insya-Allah.